Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar non-homogeneous linear differential equation. Sebelum tu, kita kena buat sedikit ulang kaji tentang linear differential equation. Macam mana cara nak kenal linear differential equation? So, kita kena tengoklah pada definition and order linear differential equation dulu. Kalau ni kita nampak A0, A1, an-1, an dan juga fx adalah fungsi x. Dalam kata lain, perkali dy dx perkali y dan fx must be function on single variable. Including constant. Maksudnya, kalaunya x, semua kena x. Kalau t, semua kena t. Kalau z, semua kena z. Untuk A0, tak boleh jadi kosong sebab A0 ni akan tunjukkan kepada kita order linear differential equation. Sekarang ni kita pergi contoh. Untuk contoh pertama, A0 dia untuk dy dx yang pertama bermakna dia adalah first order. Untuk contoh yang ketiga, starting yang pertama adalah d square y dx square. Maknanya dia adalah second order. Sama dengan yang nombor 4. Dia juga second order sebab startnya dengan d square y dx square. Okey, sekarang ni kita nak tengok contoh yang ada ni linear ataupun tak. Okey, untuk contoh yang pertama, perkali dy dx constant, perkali y constant. Okey, and then x square function x. Jadi betul lah dia adalah linear. Untuk contoh 2 pula, kalau kita expand, dia akan jadi x dy dx square plus xy dy dx square. Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini. Ada x dan juga y. Bermakna bukan lagi single variable, tapi dua. Kemudian ada kuasa pula dekat dy dx. Maknanya pun sama, tak diterima. Jadi contoh 2 bukan linear differential equation. Contoh yang ketiga, perkali d square y dx square constant. Ini function x, ini constant function x. Jadi memenuhi. So, linear differential equation. Yang ini function x, constant function x. So, linear differential equation. Sekarang kita akan pergi kepada non-homogeneous linear differential equation. Kita hanya fokus kepada second order sahaja. Cuma dalam kes ni, perkalinya iaitu A, B, C mestilah constant sahaja. Untuk fx boleh jadi apa jua fungsi x. Okay, kita tengok dekat contoh ni. Perkalinya ini 1, 4, 3, 5, negatif 1 and then ini 7. So, semua ni adalah constant. Untuk fx pula, ex, exponent. Ini pun sama, sin x. So, trigo. Untuk solution, non-homogeneous linear differential equation pula dibahagi kepada yc plus yp. Yang mana yc complementary function, yp pula particular integral. Ada buku rujukan guna simbol YH untuk YC dan YK untuk YP. Okey, sekarang ni untuk YC saya kecilkan dahulu. Okey. Sekarang ni untuk YC
fx ni akan ditukarkan kepada kosong terlebih dahulu. Barulah boleh cari YC. Tapi untuk YP, kita akan guna pakai fx yang diberi. Sekarang kita pergi kepada langkah-langkah penyelesaiannya. Okey. Yang pertama, kita kena cari YC dulu. Kemudian cari YP. Dan akhirnya kita akan gabungkan kedua-duanya, YC dan juga YP. Untuk yang pertama, YC, kita akan tukarkan fx kepada kosong. Automatik, kita dah tukarkan bentuk soalan daripada non-homogeneous kepada homogeneous. So, kita bolehlah guna cara penyelesaian untuk homogeneous equation, iaitu characteristic equation. Kita akan tukarkan d square y dx square kepada m square, dy dx kepada m, cy kepada c. Kita akan guna faktor ataupun kuadratik formula untuk cari nilai m. Kalau masih ingat lagi, kita akan ada 3 bentuk m. Jadi, YC kita akan jadi antara 3 bentuk jawapan ini. Untuk YP pula, kita ada 3 cara. Yang pertama, trial method. Kedua, undetermined coefficient. Ketiga, variation of parameters. Kita akan guna cara yang pertama kalau Y ni dibagi dalam soalan. Jadi kalau soalan tak bagi Y, tolong jangan guna trial method. Sebab try and error method tak membantu kita cari jawapan. Kalau kita salah pilih Y, bermakna kita akan salah keseluruhannya. Jadi cara yang pertama tak digalakkan. Melainkan soalan beri Y. Jadi kita guna je lah Y yang dia bagi tu. Untuk cara yang kedua, undetermined coefficient dan juga variation of parameter. Dua-dua cara ni sama je boleh dapat jawapan. Cuma kaedah penyelesaian dia agak berbeza. Yang untuk undetermined coefficient akan guna differentiation. Untuk variation of parameters akan guna integration. Biasanya pelajar akan suka guna undetermined coefficient lah berbanding kepada variation of parameters. Macam biasa, kita depends on question. Kalau soalan tak minta kaedah apa, jadi kita pulang. Nak pakai undetermined coefficient pun boleh, nak pakai variation of parameter pun boleh. Tapi kalau soalan memang dah arahkan kita guna undetermined, tolong selesaikan guna undetermined. Kalau minta guna pakai variation of parameter pun sama, kena guna cara variation of parameters. Lagi satu perbezaan antara dua metod ni ialah ada setengah fx tak boleh selesai cara undetermined coefficient, lebih rumit. Jadi variation of parameter lebih mudah.